Datuk, macam yang awal tadi, kalau kita buat perkiraan, kita dah nyatakan tadi 114. Permulaan Perikatan Nasional itu 114. Difahamnya begitu, sekiranya semua UMNO bersama. Namun dalam sidang media, sebaik saja menghadap Yang di-Tuan Agong, Tan Sri Muhyiddin mengesahkan daripada 114 itu 8 telah telah menolak beliau sebagai Perdana Menteri. Dan kemudian sidang media, Presiden UMNO pun sekali lagi, dan kemudian Datuk Seri Ismail Sabri pun pada hari berikut mengesahkan ketiadaan majoriti, yang mana sekitar 21 orang sahaja yang hadir. Itu pun kemudiannya dinafikan oleh beberapa ahli parlimen, Tanjung Karang dan juga ahli parlimen Parit juga menafikan hal itu. Dan kita faham hari ini kalau ikut perkiraan itu tinggal 100. Soalan saya kepada yang bahagia Datuk, adakah sidang media Datuk Ismail Sabri itu adalah kesilapan strategi politik ataupun terdapat perkara tersirat yang memang disengajakan di dalam sidang media itu? Silakan Datuk. Sidangan akhbar ataupun sidang media yang dibuat oleh oleh Timbalan Perdana Menteri di Dewan Bandaraya itu ialah beliau selaku Ketua Whip Barisan Nasional. Mereka memanggil ahli parlimen untuk memberikan ikrar atau sokongan, khasnya di kalangan para menteri dan timbalan menteri. Jadi dia bertukar menjadi kepada ikrar membawa UMNO untuk memberikan sokongan kepada Mahidin Kasim Muhammad Yassin. Jadi apa yang saya nak jelaskan di sini, ianya bukan strategi, bukan kesilapan, tetapi tindakan itu ialah untuk melambatkan masa untuk kerajaan Mahidin ini jatuh. Jadi dengan itu tindakan Ismail Sabri lebih merupakan ke situ, iaitu pertama, beliau tak boleh memberikan komen yang against kerajaan muafakat kerajaan Perikatan Nasional kerana dia berjawatan Timbalan Perdana Menteri dan juga menteri. Jadi kalau dia tidak mengambil sikap untuk menyerang balik kerajaan, dia kena lakukan seperti yang dibuat oleh Menteri Tenaga Syamsul Nasrah, Anwar Nazrah dan juga Menteri Pengajian Tinggi. Dan itu bukan satu isu yang besar. Isu yang besar di dalam UMNO sekarang ialah tidak mematuhi keputusan parti. Tetapi saya pun menekankan keputusan parti pun tidak jelas, hanya menarik sokongan. Menarik sokongan itu ada dua. Menarik sokongan kepada Mahidin sebagai Perdana Menteri. Kalau itu basic dia. UMNO hendak berada dalam Perikatan Nasional tapi tidak mahu Mahidin jadi Perdana Menteri. Itu basic dia. Dari maka di kalangan mereka yang dalam UMNO tidak mahu menerima Mahidin menjadi Perdana Menteri ialah 14 orang. Tetapi keputusan Majlis Kerja Tertinggi tidak menyebut bahawa kerajaan keluar, menarik diri dengan keluar lain. Keluar ini maknanya terus macam dibuat oleh pihak PAS tahun 78. Dia keluar pada Barisan Nasional, dia tak mahu sebab dia nak bercakap di Dewan Rakyat bagi menyerang Akta Mageran di Kelantan. Jadi sekali itu yang sekarang menjadi isu kita sekarang ni ialah 14 orang ini daripada 38, mana ada 24 sekarang yang menyokong Mahidin dalam kerajaan. Jadi Datuk, sebelum Datuk lanjutkan itu, Datuk kata tentang sama ada menarik diri atau tidak menyokong, betul tadi? Ya. Datuk sebut sama ada menarik diri atau tidak menyokong atau keluar. Tetapi 43-4 itu dia tidak cerita soal keluar ke sokong ke tak sokong. Dia kata kalau dah tidak mendapat sokongan, itu je. Saya dia tak kira soal parti, soal konteks parti. Saya bercakap soal konteks parti punya pendirian. Konteks parti UMNO tu punya pendirian, Majlis Kerja Tertinggi tu punya pendirian. Bukan, tetapi dari segi falsafah dia, maknanya kalau keluar tidak menyokong, maknanya tidak menyokong kerajaan. Yang keputusan 14 orang itu valid dari segi mengurangkan majoriti Perikatan Nasional, sah. Tetapi dari segi parti, jadi parti anggota parlimen ni serba salah. Mana dia nak ikut? Dia nak menarik sokongan kepada Mahidin tidak jadi Perdana Menteri tapi nak duduk dalam kerajaan, atau parti nak terus keluar, tidak langsung nak bekerjasama, yang mana
diberi notis kata 24 jam ataupun menjelang parlimen esok mereka semua kena keluar. Yang ini tak jelas. Jadi apa yang penting sekarang ni yang kita kena faham dan kena tahu bahawa kerajaan Mahidin ini dah jelas melanggar perlembagaan. Dan kita kena ingat Yang Berhormat Datuk Seri ada, Yang Berhormat Datuk Abdul Sani ada. Dia yang dikatakan pilihan ahli Perdana Menteri ini jika usul itu berlaku di dalam parlimen. Maka dia ada dua pilihan. Letak jawatan, bubarkan parlimen. Okey? Jadi soal yang bangkit sekarang, keabsahannya atau tidak ada majoritinya berlaku di luar parlimen, di kalangan ahli parlimen yang telah menulis surat. Jadi isunya sekarang ialah Mahidin hanya ada satu option saja, meletakkan jawatan. Kenapa dia ada satu option meletakkan jawatan? Ialah kerana Dewan Rakyat ni ada dua blok, blok pemerintah, blok pembangkang. Jadi blok pembangkang ada ketua pembangkang. Ketua pembangkang ini disahkan sebagai satu fungsi di dalam parlimen. Dia bukan main-main suka-suka jadi ketua pembangkang. Dari itu ketua pembangkang ini kalau Mahidin dilantik, yang di Pertuan Agong kena memanggil ketua pembangkang dulu untuk nak menubuhkan kerajaan. Tak boleh membuat kerajaan interim. Bagaimana kerajaan interim boleh? 100 lawan 110. 100 lawan 110 di dalam parlimen. Jadi kalau kita nak tengok ada 120 keseluruhannya. Okey? Jadi parlimen pula kena dikira 222. Jadi sekarang ni 222 walaupun 2 sudah tidak ada, dia bergantung pada 222. Sekarang ni si Mahidin ada 120 di blok pembangkang. Jadi maknanya tak perlu untuk nak tubuh kerajaan interim ke apa, terserah kepada yang di Pertuan Agong untuk memanggil ketua pembangkang untuk menubuhkan kerajaan. Kerana pembangkang akan jadi kerajaan, kerajaan akan jadi pembangkang. Itu saja masalah dia yang banyak rakyat tidak faham. Yang mana sekarang ni keluar di mana-mana media sosial, Perdana Menteri interim, Perdana Menteri interim, pasal apa? Dan kalau lah kata UMNO berdasarkan No Anwar No DAP ni yang berada menyokong yang konsistennya 15 orang, masih boleh berada lagi dalam kerajaan itu dengan tidak menyertai kerajaan. Ini berlaku. Jadi kerajaan itu tidak boleh dipanggil kerajaan majoriti, kerajaan minoriti, kerana 105 saja yang membentuk kerajaan. Di situlah menteri, timbalan menteri. Yang 15 orang lagi dalam UMNO ni hanya membackup kerajaan yang ada tapi tidak menyertai kerajaan. Jadi pada saya tidak menyalahi apa-apa prinsipal terhadap keputusan Perhimpunan Negara UMNO, keputusan Majlis Kerja Tertinggi No DAP No UMNO, sebab kita berada dalam kerajaan di bawah pentadbiran baru ni daripada parti PKR ke DAP ke Amanah ke, kita hanya sebagai backup untuk menjernihkan politik sekarang, untuk jangan adanya berlaku pilihan raya dan juga kehendak rakyat. Jadi soal yang bangkit, saya pun kadang-kadang beritahu dengan orang UMNO, cuba kamu tengok bagaimana Mahathir dengan Anwar boleh cium mulut, boleh berpeluk. Wahai yang menyumbat Anwar dalam jail tu Mahathir. Kemudian itu baru ni sidang parlimen, Mahathir boleh combine balik demonstrasi jalan ke parlimen boleh baik. Kerana mereka ada tujuan. Dulu mereka bersatu untuk nak tumbangkan Najib Razak. Sekarang ni kita semua kena bersatu nak menumbangkan Mahidin. Jadi kalau 15 orang UMNO yang lain tu ikut tak apa. Sebab untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri, kami pun suka juga 25 orang tu ikut sebelah sana. Jadi 25 orang campur 15 dah lagi awal, ada 40 kursi parlimen UMNO ni akan ada muka baru. Kau tak nak membuang diorang ni, lihat ni Omar. Nak Punya lah payah tu macam-macam. Merayu keluar air mata lah, pengaruh. Jadi kalau berlaku benda ni, dia terbaik untuk UMNO. Kerana kami ada muka baru 40. Jadi UMNO mungkin bertanding dan kedudukan 90 kursi. Jadi 50 ya. Dan 50 kursi mungkin ada juga 30 muka baru. Jadi baru ada transformasi dalam UMNO.
Kalau 40 tu, 5 tu berada balik dalam UMNO, asyik muka tu, khasnya di Sabah. Berpusing-pusing itu juga muka dia. Jadi kita amat gembira. Jadi soalnya sekarang, penyatuan pembangkang itu, yang mungkin UMNO sekarang pun sudah dikira pembangkang dalam Kerajaan Perikatan Nasional, kerana UMNO yang ada dalam Kerajaan Perikatan Nasional itu bukan UMNO lagi, tetapi pribadi mereka. Baik Ismail Sabri ke, Syamuddin Hussein On ke, Khairi Jamaluddin ke, mereka berada dalam pribadi, dalam kedudukan pribadi mereka. Datuk dah sentuh nama Ismail Sabri sebelum saya pergi kepada Dr. Mujahid untuk ulas. Datuk dah sebut nama Datuk Seri Ismail Sabri. Kalau kita nampak, mungkin Datuk kata pertama, mungkin keputusan parti itu tidak jelas. Itu satu. Yang kedua, oleh kerana dia sedang menjadi Timbalan Perdana Menteri, kerana oleh sebab itu dia nak mempertahankan kerajaan itu. Itu dua perkara yang kita lihat. Dan soalan lain, kenapa orang yang sampai tahap naik presiden begitu try hard, terlalu mencuba nak mempertahankan kerajaan Perikatan Nasional itu berbanding akur dan patuh kepada keputusan parti yang telah ditetapkan di dalam Perhimpunan Agong dan juga dalam MKT, iaitu pada 1 Ogos itu. Jadi mungkin itu sedikit Datuk pandangan. UMNO dalam Perikatan Nasional ni macam daun duit-duit tau yang menumpang ni dalam pokok besar. Kalau kita macam YB Datuk Seri Mujahid, dia tahulah daun duit-duit ni dia mana ada pokok besar, dia menumpang lah pokok ni. Jadi kita ni hanya menumpang je dalam Kerajaan Perikatan Nasional, dan kita tak boleh buat dasar, tak boleh buat polisi, kerana kita bukan satu sistem kerajaan yang mengamalkan sistem satu parti. Dulu Barisan Nasional sistem satu parti, tapi dalam parti itu banyak parti, tak apa. Sekarang ni Perikatan Nasional bergabung dengan UMNO, wujudkan kerajaan, tapi kerajaan campur tangan itu tenggelam. Sebaliknya Kerajaan Perikatan Nasional itu yang dibangkitkan. Jadi dari itu UMNO ni, dia sebenarnya tak ada apa peranan pun di dalam kerajaan ni, kerana setiap kali mesyuarat agung UMNO sekarang, Perhimpunan Agung UMNO, tak ada dasar yang boleh dibuat untuk dikemukakan kepada kerajaan, kerana Perdana Menterinya bukan UMNO. Jadi soal itu tidak timbul lah. Yang timbul sekarang ini ialah para menteri-menteri ini masih lagi mengekalkan decision yang berlaku pada tahun 2020 bulan Februari, iaitu atas peribadi dia. Dan UMNO telah mengambil alih hal peribadi itu, selaku ahli parlimen itu, menjadi hal UMNO. Dan inilah yang tak diikut oleh ahli parlimen UMNO 24 orang tu. Itu pandangan saya. Terima kasih.